Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sayang kita. Dia masih beri kita nikmat yang banyak. Bila saya nak kongsi tuan-puan, saya dekat Savannah Hill Resort Ulu Tiram, Johor Bahru. Tuan-puan dah daftar, terima kasih bila datang sini. Dan insyaAllah tuan-puan nak walk in, boleh walk in esok sebelum 10 pagi pendaftaran dia di Savannah Hill Resort Ulu Tiram, Johor Bahru. Ulu Tiram, Johor Bahru. Line clear, syukur pada Allah SWT. Tapi kat sini line ni kurang, sekejap lagi tiba-tiba terputus, saya minta maaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sayang kita. Bila kita ditimpa, bila pasangan buat hal kan, pasangan cari lain ke, atau pasangan menyakitkan hati kita, mengecewakan, ataupun bila anak-anak mula tak dengar kata, bila tak solat, mula melawan, memberontak, bergaduh adik-beradik, anak-anak tak hormat mak ayah, lain dah kurang dah ni, isteri tak hormat suami, tak sayang suami, contohnya. Jadi tuan-puan sekalian, mula-mula sekali saya berkongsi, saya akan bagi 5 amalan mana yang sempat. Yang pertamanya seperti Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Yang pertama dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua yang datangkan masalah ni Allah, dan yang selesaikan pun Allah SWT. Bila tujuan hidup kita untuk dapat redha Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada tujuan hidup yang lain melainkan untuk Allah sayang kita. Anak-anak ni anugerah Allah SWT. Jadi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan, dia tak menyalahkan orang lain. Dia tak kata kaum aku punya pasal aku masuk dalam perut ikan. 3 lapis kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kalau waktu malam 3 kegelapan. Macam mana nak hidup dalam perut ikan? Mustahil. Tapi Nabi Yunus tak fikir macam mana nak keluar pada perut ikan. Dia tak fikir pun. Tapi kita ini masalah banyak datang sebab kita banyak fikir dan berfikir macam-macam, tapi kita kurang menggunakan hati kita. Kita kurang guna hati kita untuk ingat Allah SWT. Bila kita berzikir, kita banyak fikir tapi kurang zikir. Fikir dan zikir ni kena selari. Kita kena zikir. Fikir dan zikir ni kena selari. Jadi apa jadi tuan-puan sekalian? Nabi Yunus AS dia tak menyalahkan. Terus ingat, semua ni dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang menzalimi diri aku. Bila isteri kita buat masalah, suami kita buat hal, anak kita buat hal, mula-mula baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta pada Allah, sebab hati pasangan, hati anak-anak kita dalam genggaman Allah. Allah boleh balik-balikkan. Dan tadi pagi dia marah, 2 jam Allah boleh buat tiba-tiba dia minta maaf pada kita, dan dia sayang kita. Macam tu. Saya selalu kadang-kadang ialah pasangan hidup kita kadang-kadang ada masalah, kita zikir, jangan marah dia lagi. Dia dah marah, kita marah. Dia marah, kita marah. Lawan-lawan marah, anak-anak pun stres, sakit jiwa. Jadi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Haji Abdul Wahab, dia satu orang yang mulia dalam agama ni, hari ni bangunkan usaha dakwah di Pakistan. Dia kata zikir 300 pagi, di Sydney clear, Masya Allah. 300 pagi, 300 petang baca, bercuti di Sydney ni, Puan Yan, Masya Allah. 300 kat pagi, 300 petang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kita nampak kita salah, kita rasa kita berdosa, ada orang kata masalah takkan saya berdosa. Saya tak ada dosa, Ustaz. Dosa apa saya buat? Sebab rasa tak berdosa itulah berdosa. Rasa tak berdosa tu dosa. Jadi kita jangan fikir orang lain, kita fikir diri kita dengan Allah SWT. Apa yang datang ujian Allah kepada kita, antara kita dengan Allah. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Puan Nurul daripada Qatar, Masya Allah, Allah sayang semua. Ni Puan Sheila dekat Mekah, Masya Allah, doakan saya lepas solat Jumaat. Jadi zikir 300 pagi, 300 petang. 300 pagi petang, Allah sayang, Allah beri jalan. Satu pasangan dia bergaduh, suami isteri, betul-betul bergaduh, bukan sikit bergaduh, 10 tahun bergaduh. Dia jumpa saya kata kalau puan nak terima ke tak terima, percaya tak yang terjadi
Ini kerana Allah sayang dan Allah nak kita perbaiki hidup kita. Dua-dua ni saya minta setiap malam sebelum subuh, sembahyang tahajud 2 rakaat, kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 300 kali pagi, 300 kali petang. Dia buat seminggu amalan ni, dia buat seminggu, apa jadi? Lepas seminggu dia buat, hubungan suami isteri tu jadi baik. Tiba-tiba sebelum ni benci betul tengok pasangan. Tapi bila lepas istighfar seminggu, Allah buat rasa sayang pada pasangan. Ataupun buat ada satu baca ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kedua baca rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam masa dicampak daripada syurga ke dunia. Dicampak daripada syurga kerana dunia, kerana makan buah khuldi, dicampak ke dunia. Ketika tu dia ulang-ulang kali menangis, tak berhenti menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bayangkan Allah sayang dia hamba yang disayangi oleh Allah, tiba dibuang dari syurga, pergi tempat yang sangat teruk, busuk, kotor dalam dunia ni asalnya. Bayangkan dia hantar dalam dunia tempat yang jauh. Ya Allah, bayangkan dah masuk syurga balik pada dunia. Kita baru jadi orang kaya, susah sikit je dah pening kepala. Kalau jadi orang miskin lagi susah. Tu ujian orang biasa senang. Naik biasa naik kereta mewah, tiba naik kereta buruk, mula rasa sesuatu. Tapi kalau naik kereta motor sama je, tu tanda iman kuat. Tanda iman kuat. Kaya macam mana dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim pada diri aku. Ya Allah, kami zalim pada diri kami. Kami zalim. Amin ya Allah, ampun dosa kami. Bila dia baca doa ni ulang-ulang kali, apa jadi? Allah SWT telah selesaikan masalah dia. Akhirnya dapat bertemu kembali dengan Hawa. Di doa ni Allah beri dia ketenangan, kebahagiaan. Bila kita dua doa, ataupun bila ada masalah rumah tangga, sembahyang taubat 2 rakaat. Nabi kata antara kamu jika berdosa, sembahyang taubat 2 rakaat. Dia kata sembahyang sunat, Nabi kata sembahyang sunat 2 rakaat, yang kita selalu sebut sunat taubat 2 rakaat. Kemudian minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Nabi kata dosa besar mana pun kamu sembahyang 2 rakaat dan minta ampun sungguh-sungguh, bertaubat, tidak ingin mengulangi dosa tu, Allah maafkan dosa kita. Allah maafkan dosa kita. Dia baca doa ni, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa ni. Ada seorang, dia anak dia tak nak balik. Anak dia tak balik rumah, lama tak balik, hilang. Saya kata baca setiap malam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa jadi? Takdir Allah, anak dia balik rumah. Bila kita zikir ni tak jumpa jalan keluar, Allah beri jalan keluar. Orang yang istighfar, Allah beri jalan keluar. Dua doa yang pertama ni, tuan-puan, Allah beri jalan keluar daripada segala musibah. Jadi bila ada apa-apa terjadi pada keluarga, pertama sekali kita ingat yang beri masalah, yang selesaikan masalah cuma Allah. Kita mengadu kat mana-mana orang pun tak selesai masalah kita. Mengadu kat siapa? Ustaz Ibn Liu ke? Kat Ibn Liu pun tak selesai masalah. Yang boleh selesaikan masalah kita ialah Allah SWT. Masalah saya sendiri pun saya tak mampu nak selesaikan. Yang selesaikan masalah saya ialah Allah SWT. Allah yang selesaikan masalah. Rasa kita zalim dan berdosa, Allah akan ajar kita. Ingat Allah yang buat. Dia yang jadikan segala-galanya. Ketiga, doa, baca surah Al-Furqan ayat 74. Ni saya pernah kongsi sebelum ni. Tanpa jemu saya akan kongsi lagi pada tuan-puan di IKIM FM baru ni. Saya kongsikan surah Al-Furqan ayat 74. Baca Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah. Anugerah ni benda yang sangat istimewa. Siapa anugerahkan? Kalau kita dalam dunia, anugerah ni daripada majlis rasmi kan. Kalau lagi besar, yang besar bagi, lagi hebat majlis Tukul Agung yang bagi, lagi besar. Kalau kat Malaysia ni, tuan-tuan bayangkan yang beri ni ialah Allah SWT. Dia kata aku anugerahkan. Bukan dia beri macam tu je, anugerahkan. Hablana min azwajina wa zuriyatina. Ni isteri boleh baca, suami pun boleh baca. Yang tak kahwin lagi, yang nak kahwin, dapat isteri, pasangan, suami yang saleh, isteri yang saleh, baca doa ni. Allah beri pasangan yang baik. Rabbana hablana min azwajina. Dan Allah kurniakan, Allah bukan kurnia, Allah anugerahkan. Allah anugerahkan pasangan isteri atau suami yang azwajina, yang menyejukkan hati. Dia kata menyejukkan mata. Apa maksud menyejukkan mata? Yang membuat kita dapat je kita nangis, kita rasa gembira.
rasa menangis gembira, dapat sejuk gembira, gembira yang bahagia. Orang tahan musibah, dia nangis, tapi tahan derita, tahan cuba sabar dan dia nangis. Ini menangis sebab terlalu bahagia. Allah beri pasangan yang tengok rasa bahagia. Tuan pernah tengok pasangan rasa bahagia? Rasa bahagia. Nah, ini masalah yang paling besar dalam dunia. Ini masalah yang paling berat sekali dalam dunia, ialah orang Islam, rumah tangga orang Islam telah hancur, telah rusak. Hilang kasih sayang, tak ada kasih sayang dah. Tak ada rasa cinta, tak lalu hidup dengan cinta, dah tak ada sayang. Tengok pasangan tak rasa sejuk hati. Tuan pun cuba tengok isteri ada rasa sejuk hati. Dia sayang, cinta yang macam kita sebut cinta yang biasa kita dengar ni, cinta tu 6 bulan je. Bercinta yang orang kata macam orang gila, pandang tak berkelip-kelip mata. Tengok ni, ya Allah, untung dapat 6 bulan je. Ya Allah, tak sangka awak kahwin dengan abang. Betul kau awak kahwin dengan abang ni, ya Allah, macam mimpi. Ya Allah, betul kau awak jadi suami saya ni, sekejap je. Pegang tangan tak nak lepas, jari tak ni. Cinta, tapi cinta yang biasa. Tapi cinta kerana Allah macam Nabi SAW. Sepanjang hayat sampai begitu mencintai. Hari selalu baring kat riba Khadijah. Hatta Khadijah meninggal dunia, Nabi SAW memuji Khadijah radhiyallahu anha. Kata Nabi, beliau ialah wanita yang membantu aku ketika tak ada siapa bersama aku. Nabi SAW dengan isteri beliau, walaupun dalam ujian yang berat, masalah, kasih sayang tu tak goyang. Sebab dia lalu hidup ni dengan rasa cinta dan sayang. Bayangkan Rasulullah yang punya sibuk risau agama. Dia bukan orang macam kita tengok TV, tengok dulu kalau dulu muhabbatin contohnya kan, suka ombak rindu. Tak. Apa suamiku apa tuan-puan? Apa nama? Itulah tajuknya. Suamiku, bukan suamiku, dah apalah tajuk dia. Tuan-puan cerita-cerita sekarang kan, bomba ke pilot ke, gitulah bunyinya. Orang cinta tengok drama baru datang rasa cinta. Kita macam tu. Rasulullah SAW dia cinta kerana Allah. Cinta ni tak payah tengok drama, tak payah tengok TV. Nak tengok tuan-puan tengok lah. Tak perlu tengok. Cinta ni berpanjangan. Cinta ni sepanjang hidup. Inilah cinta kerana Allah. Dan tidak ada cinta lebih indah yang bila kita cinta kepada Allah dan cinta manusia kerana Allah. Jadi baca doa ni, Allah buat kita tengok pasangan rasa sejuk, yang amat sejuk ke mata bahagia, dan diturun ke hati rasa bahagia tu. Dia boleh datang, dah hilang, boleh datang balik. Tu kata suri hati kan, Mr. Pilot tu. Baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tuan-puan baca ni, Allah buat dapat pasangan yang sejuk hati, bahagia. Walaupun tak handsome, bahagia. Walaupun tak banyak duit, bahagia. Walaupun ada rumah, tak ada rumah, bahagia. Ada naik dapat motor cup, motor buruk, sekeluarga kongsi rumah buruk, elektrik pun tak apa, ada bahagia. Satu masa Allah beri kekayaan pun bahagia. Takdir Allah diuji dengan kemiskinan kembali, hilang semua sekali, pun bahagia. Hati mereka tak berubah. Sedih tu sikit, tapi bahagia mereka tidak berkurang. Bahagia mereka tak berkurang. Dan sebenarnya kehidupan kita yang kita inginkan ialah kebahagiaan, ketenangan. Dan tuan-tuan baca doa ni. Doa ni sangat ajaib, sangat mulia. Dan kita kena baca doa ni. Bila kita baca doa ni, Allah buat pasangan kita dia sejuk hati. Saya pernah cerita doa jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak ceraikan isteri saya. Saya tak nampak baik dia dah. Apa baik pun tak ada. Saya dah puas berdoa tapi tak makbul. Saya kata, abang pernah baca doa ni? Doa Quran Allah ajar. Saya tanya, dia tak hafal lagi. Jadi saya kata, abang nak penyejuk hati, akak nak penyejuk hati, doa yang Allah beri yang paling mulia pun tak dapat diceritakan bila baca doa ni. Diceritakan dalam Quran, Allah SWT beri pada Mak Musa AS. Bila dia kehilangan anak dia, dia nak letak dalam cerita dalam Quran, letak dalam sungai. Masa tu Fir'aun nak bunuh, dia kata bayi yang akan bunuh dia letak dalam sungai. Bila terletak, bayangkan seorang mak, kita anak hilang sekejap je dah, kita dah rasa derita, sakit jiwa. Mak, macam mana perasaan mak? Saya ayah pun begitu juga. Tengah kat pasar raya kita pegang anak, kita pusing, ya Allah, mana cari kanan cari kiri, jantung dah makin berdebar laju. Pandang kanan pandang kiri. Tadi orang salam kita berbual, ni tanya ustaz ke berbual, berberi nasihat. Saya pandang kanan kiri cari, saya dah berpanik. Rupanya anak saya celah kangkang saya, celah kaki, menyurut tengah peluk kaki, tak perasan. Masa tu punya jantung nak gugur. Itu ayah, mak 10 kali lebih berdebar daripada seorang ayah. Tapi tuan-puan sekalian, tiba nampak anak tu rasa apa? Rasa bahagia, rasa gembira. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata bila kita
Apa saya nak cerita tuan-tuan tadi, bila kita baca doa ni, kita akan dapat, dia kata tak nampak kebaikan dah. Jadi baca doa ni, Allah beri kita pasangan. Tadi kawan tadi isteri dia tak dengar cakap apa semua, dia baca doa tadi, mula dia dapat rasa bahagia. Tengok isteri rasa bahagia. Sebab bahagia tu bukan kat hati pasangan kita, bahagia tu kat hati kita. Bahagia tu kat hati kita. Bila kita mula berdoa minta pada Allah, dia kata takdir seseorang tak boleh berubah melainkan dengan doa. Jadi bila kita berdoa pada Allah, Allah beri pasangan yang baik. Sebab kita minta dengan Allah pasangan yang baik. Kita minta kepada Allah, kurniakan aku penyejuk hati. Bukan azwajina wa zuriyatina, anak-anak pun penyejuk hati. Anak-anak yang buat kita tengah malam nangis. Anak-anak yang tengah malam ia penyejuk hati kita. Esok kita dah meninggal dunia pun, panjang umur meninggal dunia. Faham ke tuan-tuan? Panjang umur meninggal dunia. Satu masa kita akan meninggal dunia. Bila kita tinggalkan dunia, tengok anak-anak kita yang mandikan jenazah kita dengan wajah-wajah mereka yang baik. Anak-anak yang jaga solat, jaga agama. Ketika tu air mata pun keluar. Air mata boleh keluar. Saya masa mandikan jenazah mak saya puji bagi Allah, saya tengok mak saya senyum. Senyum, betul-betul senyum. Masa tengah mandi tu saya nampak betul-betul senyum. Masa ambilkan wuduk dia, ketika tu nampak dia senyum, bahagia. Saya terfikir, itulah mak ayah kita. Dia berjaya besarkan kita. Kita esok belum tahu lagi dapat besarkan anak-anak kita macam mak ayah kita besarkan kita ke tak. Untuk tu jangan terlalu benci atau memang tak boleh benci. Jangan pandang rendah pada mak ayah kita. Buruk-buruk, atau ada orang kata mak ayah dia buruk-buruk mak ayah dia. Kita jadi macam seperti yang kita jadi hari ini. Kita belum tahu kita mampu tak nak besarkan anak-anak kita macam mak ayah kita besarkan kita. Untuk itu baca doa ni, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kawan saya tadi dia baca doa ni, kemudian dia mula sayang isteri dia. Bila sayang, dia tahu isteri dia bukan dia punya. Tak boleh marah-marah, tak boleh jerit-jerit. Sekarang dalam rumah je tempat tak tenteram, marah-marah, jerit-jerit. Siang malam menjerit-jerit, marah-marah. Tak ada ketenangan. Sebenarnya rumah ni ialah syurga kita dalam dunia. Selalu dengarkan baiti jannati. Baiti jannati bukan ukuran di lampu, bukan ukuran rumah. Tak salah ada semua tu. Tapi salah kalau hati keluarga kita tidak dibawa kepada Allah SWT. Sebab dia pemberi bahagia. Dia beri bahagia, dan dialah pemberi bahagia yang sebenarnya, dan dia tahu apa bahagia yang sebenarnya. Jadi tuan-puan berusaha pasangan jadi baik. Satu orang pula, dia nampak isteri dia tak bagus, teruk, dia kata pemalas, maafkan, dia jenis kemas. Isteri tak kemas rumah, bersepah-sepah, baju tergantung-gantung. Dia tak larat tengok. Dia kata rumah macam apa, entah. Dia jumpa saya kata abang mai ikut saya. Dia nak bercerai dah, bawa orang muda-muda kahwin, nak mengamuk je kat rumah. Saya ajak dia ikut saya program kat masjid 3 hari. Bila 3 hari kat masjid, saya suruh dia baca doa ni, hari-hari baca doa, dan nangis juga doa untuk isteri dia. Ya Allah, saya sayang isteri saya, ampun dosa dia, beri syurga Firdaus. Saya bukan orang yang baik, tapi saya ingin memberi keredaan dan kemaafan untuk isteri saya, supaya mudah-mudahan dia masuk syurga, dan mudah-mudahan sebab itu engkau sayang saya. Jadi dia baca doa ni, dan dibalik lepas 3 hari, tiba-tiba ni cerita betul, dia sampai kat depan rumah, isteri tengah menyapu depan rumah. Tak pernah menyapu rumah. Tak pernah masak, mula masak. Sebab dia pun niat, lepas balik ni dia niat dia nak masak untuk isteri dia. Dia nak hemat untuk isteri dia. Dia nak hemat pasangan. Apa jadi Allah beri rezeki yang baik. Yang baik yang saya kata tadi, bahagia tu bukan dekat mata cantik. Mata cantik ni sekejap je. Wallah sekejap. Ni sifat dunia. Siapa-siapa pun tak percaya. Sebab tu kalau orang paling cantik, orang paling handsome dalam dunia kahwin, wallah dia tak akan bahagia kecuali ada agama. Kecuali ada bahagia kat sini. Dan bahagia kat sini ni, bila hati ni kenal siapa dia Allah yang beri segala-galanya. Bila tujuan hidup dia untuk Allah, hati bahagia. Isteri tak cantik pun bahagia. Saya jumpa ramai orang kawan-kawan saya, dia handsome, kaya, banyak duit, baik, berakhlak, pendakwah yang baik. Maaf saya sebut ni, isteri mereka jauh langit dengan bumi, seperti macam tak sesuai. Orang tengok macam tak sesuai. Muka tak sama, kulit tak sama, semua tak sama. Tapi mereka bahagia. Sebab mereka kenal Allah. Jadi tuan-puan, wallah, yang kita nak tu sebenarnya bahagia. Ada orang kata saya, tapi ustaz cantik nak juga. Yelah, dapat cantik Allah bagi. Tak cantik pun boleh bahagia. Kan Allah dah tentukan semua orang siapa milik dia. Takkan tak sengaja kahwin dengan siapa, anak siapa, tempat tinggal kat mana. Semua Allah tentukan. Tapi bagaimana kita membetulkan apa yang Allah tentukan dengan agama, tu usaha kita. Siapa kita kahwin, Allah dah tulis. Tapi bagaimana kita lalui dia dengan perintah Allah tu tidak, dengan bahagia tu tidak, tu yang membezakan dia. Semua orang dalam dunia tu orang faham. Ada orang dia beri macam ni hidup dia, ada orang begini.
Ada orang mula teruk hidup miskin, ada akhir berakhir dengan kaya. Ada orang kaya miskin. Allah beri macam-macam tempat duduk, kedudukan. Adik-beradik pun beza-beza. Mak ayah sama, sekolah pun sama, tapi jadi lain-lain. Tapi yang penting bawa agama ke tidak, tu je soal dia. Jadi tuan-puan sekalian, baca doa ni. InsyaAllah ni saya dekat Savannah Hill Resort Ulu Tiram, Johor Bahru. Tuan-puan yang nak daftar anak, ambil daftar. Yang daftar insyaAllah dah ramai dah daftar ni. Ada masya-Allah dah dekat 250 orang ni. Tuan-puan boleh datang lagi. Sewa resort ni luas juga. Di Savannah Hill Resort Ulu Tiram, Johor Bahru. Dekat je pada Johor Bahru ni, Ulu Tiram, Savannah Hill Resort. Cantik tempat ni. Tuan-puan boleh datang 3 hari 2 malam hantar anak-anak. Esok sebelum 10 pagi pendaftaran. Kalau nak tahu maklumat juga boleh WhatsApp, boleh walk-in, tapi WhatsApp lah nak tahu tempat, alamat sebagainya. 017 3666 848 017 3666 848 017 3666 848. Tuan-puan boleh daftar lah anak-anak. Kedua, tuan-puan sekalian, supaya sebenarnya kita pernah tak doa, kita minta dengan Allah pun tak. Nabi kata kalau putus selipar minta dengan Allah. Bayangkan kalau putus selipar pun kena minta dengan Allah. Ini kan pula pasangan hidup, kenapa tak minta dengan Allah? Kan Allah tu maha kaya. Allah maha kaya. Katalah saya kata kita ada seorang kawan kita kaya, ada orang besar, banyak duit, baik. Apa-apa jumpa dia, lawa kereta dia bagi kereta dia, lawa helikopter dia bagi helikopter dia, punya kaya. Baguslah bisnes kau ambil lah bisnes ni. Tuan-tuan rasa bahagia tak kau dapat kawan baik? Lepas tu pemurah macam tu. Mesti ya Allah, rezeki kita ni, anak kau mai sini aku tolong, sekolah mana mai aku bayarkan sekolah dia, mai hantar universiti ni aku tolong bayarkan, mai sini. Tuan-tuan rasa bahagia. Tuan-tuan sekalian, bila kita jadi hamba Allah, kekasih Allah, kan Allah tu maha kaya, kan Allah tu maha mulia, kan Allah tu maha tinggi, kan dialah memiliki segala-galanya, kan dialah pemilik alam ni, kan dialah penguasa alam ni, kan dialah yang maha kaya. Dia tak perlu siapa-siapa, dia beri dan dia maha pemurah, sangat baik, lebih baik daripada apa yang kita boleh bayangkan. Kita jadi hamba Allah, kekasih Allah, agak-agak dia beri tak apa yang kita nak, betul-betul minta pada dia. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nombor tu boleh WhatsApp, Puan Nur Rehan. Nombor tu boleh WhatsApp 173666848. Kemudian tuan-puan, maaf kalau line tu putus ni. Tadi sebenarnya line tak ada. Wallah, pada tadi 3 kali dah saya try, mati. Ni dah panjang jugalah ni. Segala puji bagi Allah. Doa tuan-puan, kalau putus pun baik, terus pun baik. Mudah-mudahan doa tuan-puan, masya-Allah. Kawan-kawan saya semua tak ada line ni. Saya punya line boleh go live ni. Sebab doa tuan-puan, mungkin ada yang berdoa nak dengar ceramah waktu petang ni. Allah buat semua dalam genggaman Allah. Saya pun kagum, terkejut, sebab kita cuma hamba dia. Allah maha kaya. Line ada, line untuk go live ni kena kuat sikit kan. Seterusnya tuan-puan, surah kedua, dah keempat dah kita cerita ni. Yang keempat, surah Ibrahim ayat 40. Kursus pesara yang lain-lain ni tuan-puan boleh anjurkan mengikut tempat, masyarakat, organisasi boleh buat insya-Allah. Surah Ibrahim kat Melaka pun clear, masya-Allah. Kemudian surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dibaca doa ni Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa tanya tadi, umur 9 sampai 19 tahun. Maaf saya salah, sekolah menengah, sekolah rendah. Hari pertama esok 10 sampai pukul 21 tengah hari ada ceramah untuk mak ayah 2 jam, insya-Allah banyak faedah. Surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa supaya anak jaga solat. Sebab anak yang jaga solat, dia akan jadi anak yang baik. Orang yang betulkan solat, sebenarnya dia sedang betulkan hidup dia. Orang yang betulkan solat, dia sedang betulkan hidup dia. Tuan-puan, kalau anak kita solat, walaupun dia kurang yang lain, Allah akan jaga dia. Allah jaga dia. Tapi semua dia ada. Dia paling pandai, dia paling cerdik, paling berkemahiran, semua dah lengkap, tapi dia tak solat. Jadi hidup dia akan susah. Allah tak jaga dia. Dia kata orang jaga solat, Allah jaga dia. Orang jaga solat, Allah jaga. Jadi tuan-puan, baca doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baca doa ni, Allah SWT akan beri anak-anak kita jaga solat. Saya pernah ceritakan sahabat saya, waktu duha, mak dia panggil anak 10-11 orang, nak tanya anak berapa orang ni, dia kata nak duha. Anak semula lari masuk rumah sembahyang duha. Anak-anak berlari, celah kaki saya ni sembahyang duha, kecil-kecil laju-laju. Saya punya hati tersentuh. Sampai sekarang saya ingat, masa saya muda lagi, dan saya kata, ya Allah,
Berilah anak-anak saya juga dapat solat macam anak-anak orang ni. Berilah anak-anak saya dapat solat macam anak-anak orang ni. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Saya tanya apa doa dibaca, dia kata dia tak pernah tinggal baca doa Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Banyak imam-imam yang dulu-dulu, imam besar, anak kadang-kadang jadi penyanyi baik tak apa, penyanyi kadang-kadang buat dosa maksiat. Tapi bila bapa dia nak meninggal, kadang-kadang dia degil sikit dalam beradik, bapa nak meninggal, anak-anak dia lepas bapa meninggal, anak dia bertaubat dan jadi da'i-da'i besar. Banyak saya berbual dengan artis-artis yang berhijrah, ayah mereka imam-imam, ayah mereka imam-imam, tapi dulu-dulu sekejap hanyut sekejap dengan konsert-konsert rock sebagainya. Allah sayang mereka. Imam-imam tak pernah tinggal baca doa Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ayah mereka pergi, Allah buat mereka antara orang paling lembut hati. Paling lembut hati, Masya Allah, sangat baik. Saya antara yang saya ni, Abang Ali Ekspedisi contohnya, saya puji bagi Allah. Anak-anak dia hafiz Quran. Anak dia hafiz Quran. Dia, saya kalau cerita Allah Nabi, daripada mula saya cakap sampai habis dia nangis. Saya baru beri salam dia dah nangis. Allahu Akbar. Kalau cerita pasal Nabi, berbual dia nangis. Tuan pernah bual dengan orang nangis. Saya berbual, ketawa-ketawa macam orang lain. Macam saya cakap dengan perempuan, saya senyum. Tapi dia nangis. Tengah malam masa pukul 12. Dia cerita dia nangis. Abang Ali nangis. Saya tengok, saya pun rasa sebab. Saya pun nak nangis. Saya nangis sebab tengok dia nangis. Saya tengok sebab dia nangis. Isteri, anak-anak, sahabat dia 2-3 orang. Masya Allah, sahabat Abang Ali dia dakwah. Seorang saya jumpa, Masya Allah, dia dapat hidayah bulan Ramadan. Abang kita hidayah bulan Ramadan. Sekarang anak dia seorang lelaki hafiz Quran. Dulu masa saya jumpa, maaf, isteri, anak perempuan dia, dua-dua cantik-cantik rupanya. Tapi tak pakai tudung. Sebagian jumpa dah pakai tudung, jaga solat dan sangat baik. Rupa-rupanya hari-hari isteri walaupun tak pakai tudung, hari-hari doa supaya suami jadi orang baik, jangan buat kerja sia-sia. Malam-malam jangan pergi entah ke mana-mana, tak tahu pergi mana. Malam-malam lelaki keluar ke sana ke sini. Kalau buat dakwah tak apa, tak tahu ke mana-mana, kerana pergi pusat hiburan sebagainya. Bila dia dapat je suami dia berubah, dia bahagia. Jadi tuan-tuan baca doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal doa. Anak-anak sahabat semua jaga solat. Saya selalu sebut Abdullah ibnu Zaid bin Harisah pesan ke anak dia, kalau bapa pergi minta dengan tuan ayah, ya, ada masalah minta dengan tuan ayah. Dia kata segala urusan perniagaan, hutang juta-juta sampai 2 juta, bila ada masalah dia minta dengan Allah SWT. Dia minta dengan Allah. Satu orang nak pergi berniaga kat Bahrain. Nabi kata bangun diri solat 2 rakaat. Jadi ajar anak-anak kita solat. Imam Ghazali, imam dulu ajar anak mereka solat. Jadi solat ni asas. Sayyidina Umar letak kat kepala surat, aku memberati solat lebih daripada perintah-perintah yang lain, kerana aku meyakini orang jaga solat akan jaga perintah Allah yang lain, orang cuaikan solat akan cuaikan perintah Allah yang lain. Surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Dan kemudian tuan-puan sekalian, dan ketiga, kita kena amalkan surah Al-Ahqaf ayat 15. Masyar tanya Talhah radhiyallahu anhu, anak dia degil apa nak baca. Dia kata baca doa ni. Abu Bakar Siddiq ketika berumur 40. Siapa tahu umur 40? Kerasia, cuba angkat tangan. Baca doa ni. Connection is weak, dia tulis kat situ. Baca doa ni. Apa doa dia? Sekejap ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi baca doa ni, Masyatan Talhah radhiyallahu, anak dia yang degil jadi baik. Kadang-kadang anak-anak kita baca doa ni, tanda doa yang sangat, baca pun sangat indah makna dia. Daripada 12 tahun saya belajar doa ni, saya amalkan. Saya berharap seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, supaya bapa dia dapat Islam. Saya puji bagi Allah. Sebahagian daripada keluarga saya dah Islam. Saya puji bagi Allah. Ya, tuan-puan amalkan doa ni. Allah Maha berkuasa. Dia Maha berkuasa. Jadi kita berusaha, tujuan hidup kita untuk Allah sayang. Tuan-puan ditimpa apa-apa musibah, baca doa ni. 5 doa saya kongsi dengan tuan-puan. 5 doa. Jadi tuan-puan amalkanlah, insya-Allah. Jadi saya dekat Savannah Hill Resort Ulu Tram baru. Tuan-puan yang nak hantar anak-anak, boleh hantar anak-anak daftar 9 sampai 19 tahun. Masya Allah, akan cerita tentang iman solat pertama tengah hari tu, pagi tu, dengan ada ice breaking. Saya dengan mak ayah ceramah tentang ibu bapa
tentang apa isi-isi keluarga sunnah tu saya masukkan sikit-sikit lah. Kemudian sampai tengah hari, sebab sekejap kan 2 jam. Kemudian tengah hari solat 1 cerita pasal macam mana nak muribat iman, kuatkan iman. Jadi anak-anak akan belajar cakap kebesaran Allah. Kemudian sesi 2 cerita tentang sunnah Nabi SAW. Maka muzakarah, adab makan, adab tidur, ada adab yang lain. Kemudian saya sebut laju-laju kemudian sebelum kita sambung perkongsian ni, kalau panjang umur lain ni dan panjang umur kita, ketiga saya akan cerita tentang perbetulkan solat. Jadi yang lelaki dengan lelaki, perempuan dalam kumpulan 20 orang, kita akan betulkan solat insya-Allah. Kemudian kita akan setiap ada waktu semayang ada taklim, ada malam taklim. Quran, hadis Nabi, ada nur, ada cahaya. Kita akan bacakan pada anak-anak dan mereka suruh mereka ulang. Dan malam-malam kita semayang tahajud. Setiap malam kat sini mesti tahajud. Program saya tak kisahlah dewasa, korporat, anak-anak, pukul 5 pagi semua dah kena, 4:30 pagi semua dah kena bangun. Termasuk saya. Termasuk semua facilitator, semua kena bangun. Penat macam mana pun semua kena bangun. Kemudian dan begitulah. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Siapa nak daftar tu boleh WhatsApp 0173666848. Boleh daftar walk-in pun esok. Boleh walk-in esok, boleh walk-in. Tapi tuan-puan WhatsApp dululah untuk tahu tempat, alamat, sebagainya. Mungkin insya-Allah mereka boleh WhatsApp balas balik 0173666848. Jumpa kat sini esok insya-Allah. Dan tuan-puan sekalian, boleh sebarkan pada yang lain, kongsikan. Dan tuan-puan sekalian, pertama, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila timpa musibah baca doa. Dan anak-anak degil, suami degil, baca. Selalu kalau orang amalkan 300 kali waktu malam, paling kurang lah. Bukanlah tepat ni, bukanlah daripada Nabi sebut 300 kali, tapi daripada ulama, tuan-puan sebut banyak-banyak 1,000,000 kali lagi baik. Tapi paling kurang 300 kali waktu malam, tuan-puan sebelum tidur ataupun sebelum subuh, tuan-puan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bila kita baca doa ni, Allah SWT, Puan Maizatul kata surah Al-Anbiya ayat 87, surah Al-Anbiya ayat 87. Dibaca doa ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah SWT akan keluarkan kita daripada segala musibah. Sangat ajaib. Dengan rasa kita berdosa, rasa bersalah, Allah akan selesaikan masalah kita. Kadang-kadang kita bergaduh dengan orang, fitnah kita, orang kata kita, orang keji kita. Contoh tuan-puan share ni pun, orang kata oi waraknya, tak apa. Share ni pun orang kata waraknya, baiknya, nak tunjuk ceramah agama. Tak, kita buat untuk Allah sayang kita. Hidup ni untuk redha Allah. Tujuan hidup kita Allah. Kita share yang baik-baik, tunjuk yang baik-baik, buat yang baik-baik. Kita niat kerana Allah SWT. Kita buat kerana Allah. Orang sakitkan kita, orang keji kita, jangan iri hati pada orang lain. Jangan iri hati. Nabi SAW hati dia lembut. Tengok orang peluk anak, dia rasa sayang. Dia cakap, Masya Allah, Allah sayang kamu ketika peluk anak kamu. Nabi tengok orang buat baik, seorang mak kehilangan anak. Saya selalu sebut kisah ni. Tengah perang, dia nangis-nangis. Dia jumpa anak dia peluk. Semua para sahabat nangis kerana tahu macam mana jiwa seorang mak yang kehilangan anak dia. Macam saya beritahu tadi, mak Nabi Musa nak hanyutkan anak dalam sungai. Akhirnya Allah jemput mak Nabi Musa, susukan anak dia di istana Fir'aun. Allah kata ketika tu Allah beri mak Nabi Musa qurrata ayun. Allah beri sejuk hati, sejuk mata, sejuk yang betul-betul bahagia. Allah aturkan kesejukan yang betul-betul tenang, bahagia. Dicerita dalam Quran juga. Dan tuan-tuan sekalian, macam isteri Fir'aun, dia tak boleh buat apa, nak mengadu kat siapa, jabatan agama tak ada. Kita boleh juga pergi report, boleh minta fasak kalau suami zalim sebagainya. Dia Fir'aun, suami dia zalim, kejam, kejahatan, tak sembah Tuhan. Dia seorang wanita yang sangat baik. Tapi apa jadi Kak Asia? Dia buat apa? Radhiyallahu anha. Dia dapat je Nabi Musa sebagai anak angkat dia, dapat je anak dia terus nangis. Dia tu baca dia apa? Ketika tu kata Allah, aku sejukkan hati dia. Allah beri penyejuk hati, anak yang buat bahagia. Allah anak yang buat bahagia. Anak yang orang nampak pasangan kita, orang tengok isteri kita, kita tengok isteri kita bahagia. Macam mana sakit kat luar jiwa, tengok isteri bahagia. Isteri tengah macam-macam masalah hidup ni, anak ni begini, tengok muka suami rasa bahagia. Hilang semua sakit. Dengar suara suami je, dengar suara suami terus bahagia. Tuan-tuan macam tu. Dengar je rasa bahagia. Itu kurnia Allah yang paling besar. Kurnia Allah. Jadi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa ni, Allah buka jalan keluar. Kedua, baca seperti Nabi Adam AS dicampak dalam dunia, dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca doa tu.
Saya cerita untuk perempuan, cerita ni lucu sikit tak, jangan ikut lah. Ada satu orang ni cerita betul lah. Lelaki suami dia cerita kat saya, ketua kampung sebuah tempat X, tak lebih tahu. Dia cerita dia ada isteri tapi dia degil. Pada muda-muda, pada berkahwin nakal, macam-macam perempuan sana sini. Satu hari dia tengah duduk dalam kereta, sekali isteri dengar nasihat lain bang. Isteri tengah duduk dalam kereta, nak maghrib dah ke? Macam terang lagi kat sini ni. Dia tengok isteri dalam kereta, isteri dia hari baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, seluruh doa. Ya Allah, suami saya ni, ya Allah, macam-macam hal buat. Dia pun degil, tak berhenti-berhenti, tak insaf. Satu hari dalam kereta tengah duduk, bunyi telefon. Isteri cari mana telefon, rupa ada satu telefon rahsia nyorok bawah kursi. Ada telefon rahsia. Dia pun tengok telefon, dia pun tengok, ya Allah, nama perempuan. Isteri dia yang kutip bawah kereta, dia tengah bawa, dia pun dah menggeletar, jantung dah nak jatuh. Time bercinta, janji macam-macam. Bila dengar isteri tengah bunyi phone je, terus dah menggeletar macam nak meninggal lah. Dia pun ambil telefon tu, dia buka tingkap, dia campak luar tingkap. Dia tersenyap, isteri dia tergarang, campak luar tingkap. Saya nak pergi ke Sogor, dia kata pergi KL daripada ni sebuah negeri sampai ke KL. Dia tengok suami dia tak marah, dia senyap je. Apa dia buat, dia ambil kad kredit suami dia, dia beli macam-macam barang rumah. Selama ni tak pernah beli macam-macam. Suami dia mula macam-macam. Dia boleh mula macam-macam. Apa jadi, dia minta kad kredit suami. Esok dia kata, bang, kita tidur hotel malam ni. Isteri tak pernah minta tidur hotel. Dia kata, bang, tidur hotel. Dia guna psikologi kan. Dia tak marah. Suami pun tak apalah, yang dah buat salah. Tidur hotel mahal. Lepas tu esok dia ajak shopping lagi. Dia guna duit shopping lagi. Sampai kat rumah, dia kata, semenjak tu aku serit. Habis kat kredit aku, dia kata 5,000 habis. Semenjak tu dia taubat, dia tak nak buat dah. Dia taubat, dia tak nak buat. Dia main snooker. Isteri dia ambil, kata, bang, main snooker. Biar kalau main snooker biar menang, sebab biar dapat duit banyak bagi anak isteri makan. Sebab dia makan main snooker ada bayar duit haram judi. Isteri dia gosok, saya doakan abang menang ni, insya-Allah, supaya anak isteri boleh makan sedap-sedap. Suami dia lepas tu terus masuk simpan kain snooker, tak jadi main dah snooker, sebab bayar judi haram sebagainya. Kalau tak bayar tak apa, tapi terus dia tinggalkan. Jadi dia kata betul-betul isteri punya pukulan ni. Tuan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah buka jalan. Betul, Allah buka jalan. Jadi tuan-puan, berusaha untuk Allah sayang kita, berusaha untuk Allah sayang. Seterusnya surah Al-Furqan ayat 74. Saya ulang balik ni, surah Ibrahim ayat 40, surah Al-Ahqaf ayat 15. So ada 5 amalan tuan-puan niat doa-doa dalam keluarga. Sebagai ayah kena hafal doa ni, sebagai mak hafal doa ni. Kita anak-anak pun hafal doa ni supaya mudah-mudahan mak ayah kita juga dapat hidayat kebaikan. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Jadi tuan-puan, sekarang pukul apa jam? Saya tak boleh tengok jam ni, pukul apa jam? Jam tangan ada tapi tak suka pakai. Jarang pakai. Dah tak ada jam dah ni. Jadi tuan-puan boleh nak daftar program. Siapa tanya soalan boleh tanya sebelum kena potong line ni. Siapa program kita 3 hari 2 malam, boleh datang walk in esok 017-3666-848. 017, dengar ke suara saya ni, 017-3666-848. Terima kasih. 618. Saya baca doa ni. Doa pula dah. 017-36 boleh daftar esok, boleh walk in. Tuan-puan boleh bawa keluarga datang malam, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT sayang dan terima kita semua. Mudah-mudahan Allah sayang dan terima kita semua. Amalkan doa ni. Tuan-puan datanglah sekitar Johor, Melaka, cuti kat sini. Kita belajar iman dan solat. Mak ayah ada ceramah 2 jam. Anak-anak 3 hari 2 malam kat sini tinggalkan. Hantar esok Sabtu pagi. Boleh ambil Isnin pukul 3.30 petang. Isnin 3.30 petang. 16 kat Terengganu. Saya dekat jam ni, abang ni 6.24. Jadi Yayasan Pahang saya dah sampai dah, masya-Allah, ceramah kat sana program. Jadi tuan-puan nak tanya soalan boleh tanya. Saya pilih mana saya sempat nampak dia sebab dia bergerak naik ke atas ni. Tuan-puan semua ni, semoga Allah sayang, Allah beri syurga. Indahnya hidup kita ni kalau keluarga kita bahagia. Satu dunia bincang macam-macam masalah kan. Dunia, betul lah masalah dunia ni. Tapi benarnya yang kita tanggung hari masalah dalam keluarga. Dulu-dulu anak sahabat, saya pergi Madagaskar. Kat Madagaskar, mufti ditunjuk yang antara sampaikan Islam dekat kawasan sana, Mauritius Island, Madagaskar. Tuan-puan tahu siapa dia? Ada orang Melayu kat sana duduk kat Madagaskar. Ada orang Melayu duduk sana. Bahasa Melayu terbalik sikit. Ditunjuk yang Islam sampai kat sana, yang sampaikan zaman Sayyidina Osman. Dia orang tahu dengar pasal Islam. Cucu Sayyidina Osman Islam kat sana. Cucu Sayyidina Osman. Allah Akbar.
Cucu saya dan tuan-puan kat mana? Belum keluar cucu lagi, anak kita kat mana? Jadi kita sentiasa doakan yang baik-baik. Kita tak boleh nak ubah anak kita, tak boleh ubah isteri kita, tak boleh ubah keluarga kita. Yang ubah pasangan hidup kita, ubah anak-anak kita ialah Allah SWT. Bila dia ubah, Allahu Akbar, dia ubah, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh, dia nak tahan, tak ada siapa boleh beri. Untuk tu kita berusaha untuk dapat kasih sayang Allah SWT. Berusaha untuk dapat kasih sayang Allah SWT. Buku doa saya tu pun ada, boleh dapatkan. Boleh amal doa alam tu. Ada buku Isteriku Bidadari. Sebenarnya saya tak sebut, suami baca dekat sampai pukul surat 6 je dia dah nangis dah, rasa nak peluk isteri, keluarga. Tuan belilah buku Isteriku Bidadari, baca sampai pukul surat 6 dah nangis. Lepas tu tak payah baca dah lah. Dah ada 11 kaedah bimbing keluarga dalam tu. Ada 11 kaedah bimbing keluarga. Jadi tuan boleh dapatkan buku tu agar nak tolong ibu kita untuk dirikan solat. Kita lembut tapi mereka garang. Jadi macam nak buat? Tugas kita, mereka lembut ke garang, dia mak kita. Yang penting bagaimana kita melayan dia. Kita berusaha yang paling baik. Selebihnya kita serah kepada Allah SWT. Kita tak nak paksa mak ayah kita semayang, tak boleh paksa mereka buat yang ni. Jangan berkasar pada mereka. Dia tak semayang, kita doakan dia, kita bantu dia ambil uduk setakat yang kita mampu. Dan jangan pernah benci mak kita. Sebab walaupun kita risau kat dia, saya beritahu tadi yang program semalam dekat uni, kalau kita sayang seseorang, kita risau tu anugerah daripada Allah. Risau mak tak semayang, ayah, pasangan, isteri, anak tak semayang, risau tu anugerah daripada Allah. Ada orang lalu hidup tak risau. Keluarga tak semayang, tak rasa apa. Keluarga tak tutup aurat, tak nangis. Anak-anak buat dosa, buat jahat, biarlah, tak apa. Anak-anak bawa kaum perempuan, suami pasal lelaki balik rumah, tidur kat rumah, tak rasa apa. Ada orang isteri pergi balik Kulu Kilir dengan suami orang, dengan pekerja lain hantar pergi balik. Ada orang tak kisah. Ada orang tak kisah suami isteri pergi makan tengah hari berdua orang lain. Bila tak kisah, tu tanda tak sayang. Bila tak kisah, tu tanda tak sayang. Kalau kita sayang, kita kisah, kita risau, terutamanya berkaitan dengan agama. Sebab kita bukan nak bersama dalam dunia je. Kita nak masuk syurga sama-sama. Kita nak makan dalam syurga sama-sama. Kita nak tidur dalam syurga sama-sama. Kita nak senyum, tenang, bahagia dalam syurga sama-sama. Jadi kita kena risau. Tapi risau ni tukar kepada sayang. Sayang, yakin kita tak nak ubah pasangan kita. Yang ubah mereka Allah SWT. Jadi apa kita buat? Kita dakwah dia dengan kasih sayang. Kita doakan di waktu malam. Yakin dengan doa. Yakin dengan doa. Kalau mereka belum berubah, kita betulkan amal kita. Sebab dosa kita, mungkin keluarga kita tak faham agama. Rasulullah SAW, hadis Abu Daud, kalau orang berbual dengan Nabi sekejap, orang Badui berbual sekejap je, mereka dapat faham Islam. Berbual sekejap je dapat faham Islam. Nampak sekejap je. Kadang-kadang paling kurang Badui ni kata apa? Saya tak pernah jumpa lelaki sebaik Rasulullah SAW. Penyayang, baik, sopan santun. Jadi tuan-puan sekalian, kita tukar risau kepada sayang. Kemudian kita doakan dia dan kita dakwah dengan cara yang paling kita suka untuk orang dakwah kita. Cara yang paling suka orang dakwah kita. Untuk buku tadi tuan-puan boleh WhatsApp 013-2984-984 013-2984-984. Ada 6 buku sekarang termasuk Manzil. Ada package sekarang ni murah lah, patut 130 macam tu, lebih kurang boleh dapat RM100 ke macam tu lah, termasuk postage. Berat juga postage tu sekarang, postage pun naik harga. Tapi tak apa, tuan-puan beli, insyaAllah saya pun ada untung juga, tuan-puan pun dapat untung. Apa untung dia? Supaya Allah sayang kita, dia maafkan kita, supaya kita dapat amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-puan sekalian, saya ingat Allah sayang kita. Jadi apa sahaja datang dalam dunia, kita niat hidup kita, tujuan hidup kita untuk Allah. Jangan peduli orang hina kita, orang keji kita, orang kata kita, tak apa, biar dia keji, biar dia kata. Sebab kita tak hidup untuk dia, kita hidup untuk Allah. Dia tak pernah beri kita sesuap nasib. Kadang kita terasa dengan orang, kadang kita jalan kan, tiba orang marah kita tengah jalan, security marah kita, dia marah kita pun hilang mood. Kenapa kita hilang mood? Kenapa kita nak hilang mood? Sebab kita baru jumpa dia 2 minit, dia hilangkan mood kita. Jadi betapa rendahnya kita sebab dia, kita hilang mood. Kita dapat contoh duduk mana-mana tempat, jalan-jalan, ada dapat projek, dapat ni, kerana dia kita hilang mood. Tak perlu kita hilang mood. Sebab kita hidup bukan untuk dia, kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk Allah SWT. Kita hidup untuk Allah sayang. Kita hidup untuk Allah sayang. Nombor phone untuk buku 013 Nur Hayani 2984 984 013-2984. Laju saya sebut 984 013-2984 984. Untuk doa pula dah. Doa untuk datang program berdaftar 017-3666-848.
07366688 tu untuk daftar program. Bila datang esok boleh walk in. Tuan-puan sekalian, nak tanya soalan lain selain buku, selain camp ni, tuan-puan nak tanya boleh tanya. Mudah-mudahan yang terkesan dengan cakap kita hidup untuk Allah SWT. Semua orang puji kita pun, kita tak naik, tak jadi jatuh. Hina dan mulia kita bergantung kepada Allah. Kita nak ada, jangan terkesan. Tak salah nak ada kereta cantik, rumah cantik, tapi jangan ada kereta cantik, rumah cantik, ada isteri cantik, anak yang baik, cerdik. Jangan yakin dengan tu kita mulia. Mulia dan hina kita daripada Allah. Ada bahagia, tak ada pun bahagia. Dan kita jangan dengki orang lain yang dapat kebahagiaan. Tengok orang post apa-apa gambar yang baik. Contoh, dia dengan isteri dia bahagia, tak apalah, biarlah dia bahagia, dia gembira. Tak perlu kita nak hina mereka, pandang rendah, menunjuk-nunjuk. Tak, tu tanda hati kita sakit. Tahu sakit, hati kita sakit jiwa. Tengok orang post ni, kita sakit jiwa. Tak, rezeki untuk dia, tu bahagian hidup dia. Rezeki untuk saya, bahagian hidup saya. Ada orang marah kan, orang share gambar makanan contoh. Kita semua marah dia share makanan. Contohlah tu orang marah dia share apa-apa. Tuan-tuan sekalian, dia share dia bahagia. Patut kita orang Islam tumpang bahagia. Kita orang Islam tumpang bahagia. Dia bahagia dengan macam tu, kita tumpang bahagia. Kita tumpang bahagia. Orang dapat apa-apa, kita bahagia. Itu tanda orang Islam. Hati kita tak sakit tengok dapat nikmat. Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad Abi Waqqas, Nabi kata tengah duduk majlis, Nabi kata yang duduk sekejap lagi ahli syurga. Baju biasa, buruk je, rambut pun biasa, kusut masai je. Nabi kata yang ni ahli syurga. 3 kali Nabi cakap. Sahabat tak jealous. Patut kita lah ahli syurga duduk dengan Nabi. Yang tak duduk dengan Nabi ni, bau orang kata kalau kita tergigih ambil uduk ni, lambat duduk majlis, patut ahli neraka. Kalau kita neraka, kau Nabi cakap pun lambat datang. Tak, Nabi kata yang duduk sekejap lagi ni ahli syurga. Sahabat pergi tidur rumah, dia tengok hati sahabat. Tiba-tiba dia tidur 3 malam, dia tak nampak apa-apa amal baik. Cuma biasa dia bangun doa tahajud sikit. Kerana 3 hari pula tak ada kata tak bangun tahajud. Dia cuma duduk doa, dia doa pada Allah. Tak larat nak bangun tahajud. Jadi satu benda yang pelik, tak ada amalan sembahyang sunat juta-juta rakaat. Apa tanya sifat amalan dia? Kalau kita apa rahsia? Kita pun ya Allah, rahsia saya sebenarnya. Kalau kita kan, rahsia saya sebenarnya, dia tak kata rahsia saya sebenarnya, tak ada apalah Tuhan. Sahabat macam tu kalau tanya, tak ada apalah, saya tak tahu lah, Allah Rasul tahu. Kalau kita rahsia saya ialah kan. Tapi dia tak, dia tenang je lah. Sekali bila orang tu nak balik, sebab orang tu nak tahu, orang tu buat tidur rumah dia. Dia buat tidur rumah sahabat tadi, Umar Sa'ad Abi Waqqas. Bila tidur rumah dia, maaf kalau silap, Sa'ad Abi Waqqas, bila tidur kat rumah dia, tuan-puan tahu apa jadi kat dia? Dia tanya, dia kata saya bila saudara saya dapat kegembiraan, saya tumpang gembira. Bila saudara saya mendapat kesusahan, saya tumpang sedih, saya rasa sedih. Dan saya tak pernah iri hati pada siapa-siapa. Bahkan lebih kurang maksudnya, saya maafkan semua orang. Jangan benci mana-mana orang. Orang berhutang kita tak bayar, kita tuntutlah. Tapi jangan sakit jiwa sebab dia. Alhamdulillah, dia tak bayar hutang pun, kita boleh makan, kita boleh minum, kita ada pakaian, kita ada isteri sebelah kita, kita ada anak. Tapi sebab marah orang tak bayar hutang sampai sakit jiwa. Isteri-isteri yang kena marah. Orang tu hilang tak ke mana-mana. Yang kena marah isteri kita, yang kena marah anak kita, yang kena marah keluarga kita. Kat pejabat, kawan kita sakitkan hati kita. Orang wanita kadang-kadang kan, suami pun sama, kawan pejabat sakitkan hati dia. Sampai rumah dia sakit jiwa, darah tinggi, dia marah-marah, muka masam. Yang tengok kita masam siapa? Anak kita. Dia rindu kat mak. Satu hari kerja, rindu kat ayah. Balik dah malam, senyum pun tak nak, pegang pun tak nak. Ya Allah Tuhan, orang kita tak pernah jumpa pun, kalau tak senyum, kita sakit jiwa tengok dia. Masam je sakit jiwa. Orang tak senyum langsung, sikit pun tak pandang, kita boleh kecil hati. Tak kecil hati. Tapi tuan-puan sekalian, bayangkan pasangan hidup kita. Saya ada baru ni, ada seorang kecil hati tengok saya. Saya tengah sibuk anak saya, dia bawa saya sampai pada Johor Bahru nak pergi KL. Mungkin dengar juga, minta maaf ya. Tiba tadi kata saya tak senyum. Sebenarnya mungkin saya senyum tak apa manis lah kot. Anak saya dua-dua sekali berak sampai-sampai. Saya drive masa tu sakit sikit, demam sikit, tukar dekat restoran, kat kedai kan, kat restoran saya ni, tengah makan kat kedai orang ni, tandas kan, taub kecil je, nak urus anak 2 orang baby, nak tukarkan pampers. Jadi saya tengah laju, tak sempat senyum. Jadi dia sedih, saya tak senyum. Saya minta maaf pada tuan puan, salah saya. Baru belajar nak hikmat, nak senyum kat orang lain. Dia rasa sedih sebab saya tak senyum kat dia. Tuan puan sekalian, saya pun sama juga. Kadang jumpa orang yang saya suka, saya sayang, tiba saya pandang dia tak senyum saya, tanya khabar pun tak.
ada. Oh, ustaz tu terkenal. Pandang saya pun tak nak. Saya sikit sedih. Tu saya betulkan. Dia sibuk. Saya bukan hidup untuk dia. Saya hidup untuk Allah sayang saya. Untuk Allah sayang. Jadi tuan-tuan, bayangkan orang kita tak kenal tak balas senyum, kita kecil hati. Ini isteri kita, suami, anak-anak tak senyum. Ya Allah, isteri anak-anak tak senyum kat kita. Isteri anak-anak tak senyum kat kita, macam mana? Sebab kita anak kita bapa tak senyum. Sian tak? Sedih. Anak-anak kita, saya beritahu, dia tak harapkan pujian sanjungan orang, tapi dia harapkan pujian dan sanjungan mak dia. Anak-anak kita, dia tak harapkan senyum pada orang lain, dia harapkan senyuman mak dan senyuman ayah dia. Hari ini suami isteri gaduh depan anak-anak. Kita telah merosakkan rumah tangga kita. Kita bertengkar, jerit, cakap mencarut, cakap yang kesat depan anak. Si anak-anak umur baru 7 tahun dengan mak opak bergaduh-gaduh. Dia nak sebelah siapa? Jadi nak sebelah siapa? Dia sayang ayah dia, dia sayang mak dia. Zaman sekarang macam tu, bergaduh depan anak-anak. Tak jumpa jalan pun bergaduh. Tak jumpa jalan, bahagialah, syukur. Yang tak jumpa jalan, bahagia, syukur, alhamdulillah, sesat. Mungkin Allah nak tunjuk pemandangan. Lagi banyak jalan kita pijak, lagi banyak pahala. Orang Islam ni, Maulana Yusuf kata dia tengah ambil uduk, dia letak kayu sugi sebelah sini. Tiba-tiba dia selup poket kiri, tak jumpa, kata Syekh Su'ad Khan Dahlawi. Dia pening kepala. Pahala pening ni tu kalau Allah tunjuk depan mata dia, hati dunia tak mampu nak tangguh, pecah dan mati. Kalau Allah tunjuk nikmat syurga dalam dunia, hati kita pecah mati. Jadi dia selup poket kanan. Kerisauan orang Islam sekejap tu Allah beri pahala. Dia kata orang Islam yang pening ada pahala. Maaf saya tak ingat. Orang Islam yang demam Allah beri pahala. Dan Allah beri pahala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita belajar. Semua apa yang kita tanggung dalam keluarga, dalam kehidupan ni, Allah SWT beri pahala. Beri pahala. Jadi kita jangan terkesan orang, apa pun keadaan dunia, yang terkesan. Jangan terkesan dengan siapa-siapa. Terkesan cuma dengan Allah SWT. Jangan rosakkan bahagia kita kerana perkara kat luar. Jangan rosakkan bahagia kita. Tengok orang bahagia, syukur. Ya Allah, bahagia yang kau beri kat dia, tambahkanlah dan berilah sikit bahagia tu pada saya. Macam tu. Tengok orang buat jahat, ya Allah, buruk dia, tukarlah kepada kebaikan, beri baik tu pada saya. Tengok orang macam tu. Tengok orang buat jahat, terus tanda tangan, ya Allah, dia baik, dia tak faham, beri hidayat kepada dia. Jadi tuan-puan, jangan kita dengki, jangan sangka buruk pada orang, jangan terkesan pada orang. Dia kata, jangan terkesan, jangan nak tunjuk-tunjuk pada orang. Kita buat apa? Kita buat kerana Allah. Dan kalau orang yang buat, sangka baik. Dia buat ni hanya kerana Allah SWT. Dia buat ni hanya kerana Allah SWT. Jadi jangan terkesan, jangan rosakkan keluarga kita kerana senyuman orang, kerana pujian orang, masalah kat tempat kerja, masalah dalam hidup, masalah ni je, masalah parking jadi marah. Saya ada kereta kan, tak jumpa parking marah. Yang dengar orang tu tak mendengar kita marah, yang dengar isteri anak-anak kita dalam kereta. Tak jumpa parking, kata alhamdulillah, syukur nak kan. Ini mesti Allah nak beri parking dalam syurga, kata kat anak. Parking dalam syurga. Ayah, dalam syurga kena parking. Anak saya tanya, dalam syurga kena parking? Dalam syurga lah bersedia parking. Kita nak masuk parking, tiba orang kita tunggu punya lama, orang tu besar masuk kan. Kita kata alhamdulillah, Allah nak bagi parking dalam syurga. Biarlah dia ambil parking tu. Macam tu. Kita tengah duduk, kita nak masuk lorong tak bagi, tiba kita berjaya masuk ke nohon kuat. Kita kata alhamdulillah, nak Allah SWT nak beri kita apa? Allah nak beri kita kat syurga nanti kita punya seorang-seorang. Tak ada orang lain dah, kita punya je. Syurga tu kita punya seorang-seorang. Jadi saya rasa berkasih sayang. Orang marah kita, sangka baik, mungkin dia Allah sayang dia, Allah maafkan dia. Dia kata satu orang marah, dia telan kemarahan dia, Allah SWT akan beri satu pelayan dalam syurga. Hikmat orang gaji ke, bidadari ke, ataupun tukang hikmat kita dalam syurga, pekerja bertambah dalam syurga. Bila kita marah, kita telan kemarahan. Dia kata Allah beri satu bidadari dalam syurga, masuk pelayan dalam syurga. Yang paling cantik nanti isteri kita, yang paling cantik isteri kita, dia jadi ketua bidadari. Dia jadi ketua bidadari. Jangan terkesan. Apa pun orang cakap, jangan terkesan. Yakin Allah yang buat semua. Allah yang buat semua. Apa yang dia kenaki, itu yang paling baik. Apa pun terjadi. Kita tiba pergi, saya pernah cerita dengan tuan-puan kan dulu, tiket saya naik masa tu, naik Firefly contohnya dulu, pernah. Baik, saya pergi-pergi, tiba saya kena tukar tiket, saya tak ada. Saya terkejut. Bukan tak ada, dia kata tiket saya fraud. Orang beli tiket saya 2 kali zas. Mana saya tahu, saya pergi ceramah je, tiba tengah ramai orang tu ingat dah datang panggil, rupanya panggil nama saya je. Dia kata tiket awak ni fraud, kat kredit fraud. Jadi dengan fraud je, semua orang kat situ pandang saya dah pakai kopiah ke jubah, penipu punya. Saya punyalah malu. Tu saya fikir, kenapa saya nak rasa hina? Sebab hina dan mulia bukan daripada dia, hina dan mulia daripada Allah SWT. Dia cakap salah tu, dia salah, tapi
Saya pun salah. Mungkin sebab dosa saya Allah buat dia cakap macam tu. Jadi bukan soal saya dengan dia, itu urusan dia dengan Allah. Sekarang urusan saya dengan Allah. Saya kena pergi beli tiket, saya keluar balik beli tiket. Sampai kat tiket, saya kata boleh tak saya minta dia orang tunjuk kat kredit tu, WhatsApp kat saya. Dia kata tak boleh. Mungkin salah faham lah. Tak boleh. Saya kena beli tiket baru. Saya beli tiket baru sendiri. Nak ceramah masa tu kat Langkawi. Saya sedih. Saya pun geram masa tu. Saya tak nak kawal. Geram juga saya. Saya kata apa, saya sumpah semua sekali jadi da'i, jadi da'iyah, hafizah, alimah, semua keturunan kau ni daripada sekarang sampai kiamat semua jadi ulama besar. Saya sumpah semua sekali. Segeram nak cakap doa tak mampu dah. Saya sumpah kau semua jadi da'i, buat dakwah seluruh dunia sampai kiamat. Cucu-cicit kau semua hafal Quran. Dia macam tu lah saya cakap. Naik kapal terbang. Naik kapal terbang dia bagi Ustaz, dia kata dik nak tolong angkat baju. Baju gantung kan, baju. Tak apa tak nak angkat. Bagi air tak apa, tak nak minum. Saya minum pun tak nak mengajuk. Tapi sampai kat sana saya ni tak dapat, tiba-tiba takdir Allah ada orang Firefly call. Saya dapat balik duit saya tu, dapat segala puji bagi Allah. Baik kan? Siapa buat semua? Allah. Jadi bukan urusan kita dengan mereka, tapi urusan kita dengan Allah SWT. Mungkin tuan-puan kerja Firefly ni baik-baik ni semua, Masya Allah, yang bantu saya, Masya Allah, terima kasih. Allah buat terus duit saya dapat balik semula. Saya pun tenang. Jadi saya pun salah juga. Patut duit dapat ke tak dapat, tenang juga. Sebab yang bagi tenang siapa dia? Allah SWT. Jadi sebenarnya bukan urusan kita dengan siapa-siapa, tapi antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kita rasa seorang-seorang nangis, tak ada orang peduli, duduk seorang-seorang nangis. Kita rasa kita seorang. Tak, kita tak pernah seorang. Allah bersama kita. Dia bersama dengan kita. Puan Farhana kata, Ustaz supah sampai kiamat jadi pendakwah. Mudah-mudahan. Jadi kita kena belajar sayang pada semua orang. Doakan semua orang. Jangan benci siapa-siapa. Sebab hidup ni sangat singkat untuk benci orang, untuk marah orang, untuk salahkan orang. Tak sepahaman kita, tak apa. Allah takdirkan dia tak satu jiwa dengan kita, tak faham. Mesyuarat, dia asyik entam kita, syukur. Sebab ada dia, kita rasa rendah diri. Kita tahu kita pun makhluk, dia pun makhluk. Jadi tak ada siapa boleh muliakan siapa-siapa melainkan Allah. Tak ada siapa boleh hina siapa melainkan Allah. Tak ada siapa boleh buat apa melainkan Allah SWT. Jadi tuan-puan amalkanlah tadi. Jadi tuan-puan insyaAllah saya sabar nahim. Tuan-puan boleh daftar, boleh walk-in esok 017 3666 848 untuk tahu tempat sebagainya. Tadi saya beritahu 3 doa, 5 doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian baca surah Al-Furqan ayat 74. Allah beri isteri penyejuk hati, suami penyejuk hati, anak-anak penyejuk hati, dan menjadi imam kepada orang-orang yang baik, menjadi pemimpin bawa kebaikan. Sekarang kurang pemimpin untuk kepada orang-orang baik-baik. Yang ada pemimpin mungkin kepada dunia, harta, duit, kuasa, semuanya dunia semata-mata. Hidup kita jadi lemah, ya rosak. Bukan kita je rosak, orang bawahan kita semuanya rosak. Sebab tak ada pemimpin yang baik. Ada mungkin, tapi tuan-puan, kita usahakan supaya zakat akan datang, anak-anak kita akan menjadi pemimpin yang baik. Paling kurang dia pemimpin sebuah keluarga. Nampak paling kurang, tapi dia telah bawa kebahagiaan pada sebuah keluarga. Dan surah Ibrahim ayat 40, surah Ibrahim ayat 40, kemudian surah Ibrahim ayat 40, baca ni Allah buat keluarga semua jaga solat. Sebab apa solat? Solat ni kunci untuk kejayaan dunia akhirat. Orang sempurnakan solat, sempurnakan hidup dia. Orang cuaikan solat, cuaikan hidup dia. Kemudian surah Al-Ahqaf ayat 15 ni tuan-puan. Kan ni saya hurai panjang lah sikit ni. Jadi umur 40 tahun kata baca doa ni, masyatan talahah, nak didegil apa nak baca, dia ajar baca doa ni, Allah amalkan. Isteri, suami semualah kan, bila buat perangai baca doa tu. Isteri je buat perangai, tanya soalan kan. Tak semua orang lah, suami, isteri, anak-anak, keluarga. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita. Allah SWT bantu kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita baca doa ni, Allah sayang kita ya tuan-puan. InsyaAllah untuk dapatkan buku, set buku, boleh WhatsApp 013-2984-984. Tu staff saya keluar tu. Mungkin ramai tanya nak daftar program, nak datang, dia keluar dalam rumah, mungkin tak ada lain. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Saya tak sumpah lah Puan Masyitah. Saya doakan Puan Masyitah, Badar dan semua sekali yang kat sini, Nur Rehan, Puan Farida, semua sekali puan-puan ni, cik ke puan, Puan Ramlah, Nur Rehan, Ruslan. Mudah-mudahan semua sekali Allah SWT Farahana, Allah beri bahagia sampai syurga, dapat anak saleh-saleh. Buat tuan-puan semua yang mendengar dan saya gembira. Terima kasih semua yang mendengar. Mudah-mudahan Allah SWT ampun dosa kita dan sayang kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.